Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zulfakaruddin bin Muhammad Syaiful. Saya daripada Pulau Pinang. Alhamdulillah, hari ini saya ingin menceritakan dengan anda semua tentang berkaitan seorang tokoh yang bernama namanya ialah Tun Perak. Jadi dia memegang satu jawatan di mana yang saya ingin menceritakan jawatannya amatlah tinggi dan hebat dalam memegang jawatan tersebut. Jadi dia dapat menunjukkan kebijaksanaannya dan kehebatan dalam memimpin, dan dia juga seorang yang taat akan rajanya. Jadi saya akan ceritakan tentang kisah seorang tokoh ini. Okey, kisahnya bermula daripada keluarganya, iaitu dia mempunyai dua orang adik-beradik, iaitu Tun Kudu dan Tun Perpati Putih, di mana ayahnya ketika itu juga adalah bendahara pada pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pada ketika itu adalah yang pemerintahnya adalah Sultan Abu Shah. Okey, jadi pada ketika itu, Sultan telah pun dibunuh oleh Raja Rekan dan ayahnya pun telah membunuh diri akibat merasakan dirinya dimurkai oleh Sultan. Namun disebabkan itu juga, dia punya jawatan tidak dapat mewarisi oleh anaknya, kerana ketika zaman dahulu, jawatan yang dimiliki oleh ayah mesti akan diwarisi oleh anak. Tetapi apabila ayahnya membunuh diri, maka jawatan itu terdapat salah faham dan menjadi sukar untuk anaknya mendapatkan. Anaknya adalah Tun Perak lah. Jadi terdapat seorang lagi wakil yang menaiki tahta tersebut, iaitu Tun Ali lah. Dia bercerita itu. Jadi disebabkan perkara itu jugalah Tun Perak terpaksa berundurkan diri ke Kelang. Okey, tapi di Kelang dia tidak saja berundur diri, dia juga telah dilantik menjadi penghulu Kelang. Okey, disebabkan Tun Ali telah menaiki tahta tersebut, telah berlaku satu pemberontakan di Melaka dan menyebabkan terputusnya dan terhentinya hubungan dengan Cina. Disebabkan itu juga Siam telah melihatlah terbukanya satu ruang untuk mereka melakukan serangan. Nak dijadikan cerita, Tun Perak telah mengetahui hal itu terlebih awal akibat daripada buah-buah mulut orang, dan dia telah pun mengarahkan semua penduduk Kelang untuk berpindah ke Melaka. Hal ini kenapa? Kerana dia ingin menaikkan semangat juang orang Kelang dengan membawa isteri dan anaknya. Hal ini telah dikatakan oleh salah satu kontes di mana seorang tokoh itu telah menyebut daripada Sulalatus Salatim namanya, iaitu kurang-kurang ia berlawankan untuk yang di-Pertuan, lebih ia berlawan untuk anak dan isterinya. Kenapa? Sebab kita nak lebihkan di situ, Tun Perak telah melihat bahawa apabila ia berlawan untuk yang di-Pertuan, lebih ia akan lawan untuk anak dan isterinya, kerana itulah semangat juang mereka amat tinggi. Disebabkan itu juga Melaka telah memperolehi kemenangan dan Siam telah pun berundur diri akibat kematian yang agak banyak. Jadi di situ telah terlihat kebijaksanaan Tun Perak. Akibat daripada itu telah dilantiklah Tun Perak menaiki tahta sebagai penghulu Melaka. Jadi pada tahun 1459 Tun Perak telah pun dilantik menjadi bendahara. Okey. Jadi apa strategi yang telah dilakukan oleh Tun Perak? Tun Perak telah melakukan dua strategi yang agak hebat dan bijak, iaitu yang pertama sekali, dia telah menyuruh seorang pemuda gila-gila untuk pergi melanggar dan menterbalikkan kapal orang Siam. Wow, nampak kan di situ? Jadi ada lagi satu strategi, iaitu dia menggunakan jamu api. Jamu api ini dia telah meletakkan ia di pesisiran pantai dan pesisiran pokok. Jadi di sini saya akan cerita dulu Melaka. Siam sebelum dia nak sampai ke Melaka, dia akan lalu ke dua kawasan pantai, iaitu satu Batu Pahat, satu lagi Pantai Melaka. Jadi di kawasan Pantai Batu Pahat, Tun Perak telah menyuruh askar-askarnya meletakkan jamu itu di pesisiran pantai, dan satu lagi di Pantai Melaka, iaitu dia menyuruh untuk meletakkan di pesisiran pokok. Disebabkan itu, Siam telah terlihat satu ajakan yang menyebabkan mereka mematahkan serangan, kerana mereka menganggarkan bahawa tentera Siam telah pun bersedia lebih awal untuk berperang. Jadi nampak tak, terlihat kan kebijaksanaan Tun Perak? Di situ juga saya telah menunjukkan kebijaksanaan Tun Perak. Okey, tapi dia juga merupakan seorang yang setia ke atas raja, iaitu telah ada satu cerita di mana kisah anaknya telah dibunuh oleh anak sultan disebabkan terkenanya sepak raga yang disepak oleh anak Tun Perak, dan sepak raga itu telah menjatuhkan Desta. Okey, Desta tu bagaikan macam tengkolok dululah. Jadi terkena Desta lalu jatuh. Lalu disebabkan itu anak sultan telah pun menikam anaknya dan menyebabkan kematian. Daripada situ juga
Tun Perak tidak langsungkan tuntut bela kerana dia tetap setia dengan mentaati raja. Tetapi anak sultan telah pun dibuang negeri dan telah menjadi sultan di negeri Pahang. Di situ kita dapat lihat bahawa telah diwarisi Kesultanan Melayu Melaka. Okey, daripada sini saya dapat simpulkan bahawa kita perlulah mentaati perintah dan menjadi seorang yang bijaksana dalam melakukan suatu perkara, iaitu seperti Tun Perak, iaitu melakukan strategi dalam melawan musuh dengan bijak sekali. Jadi dari situ juga kita dapat lihat bahawa Tun Perak sangat mentaati dengan pemerintah. Kita perlulah mentaati perintah dengan duduk di rumah kerana sekarang ini adalah pandemik, iaitu bagi menjauhi daripada virus COVID-19. Okey, saya harap anda terhibur dengan saya. Terima kasih. Jumpa lagi.